Sekali lagi kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. 让我们再一次低头祷告， Siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. 让我们的心真是聆听主的话。 Bapa, seperti rusa merindukan air, 神啊，就如鹿渴慕溪水， demikianlah jiwa kami senantiasa haus akan firman Tuhan, 也如此，我们的心也如此的渴慕主你的话语， untuk menyegarkan dan memberikan sukacita di dalam kehidupan kami di dunia ini. 使我们在世，我们的灵可以被苏醒，我们也有喜乐的心。 Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. 求主高莫要传讲你信息的仆人， Biarlah apa yang Tuhan mau pesankan bagi umat-Mu boleh tersampaikan pada pagi ini. 使你要传达给你的信徒们的话语，现在求主你话说出来。 Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami semua, 求圣灵对我们每一个人说话， baik di dalam hati pikiran hamba-Mu, 无论是从我们的心灵深处，我们的思想意念， dan juga hati pikiran kami semua yang datang dan mendengar firman Tuhan. 也是传达给每一位来到这里心里和意念都渴慕主的人。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan 奉主耶稣的圣名，我 jam 们将 pemberitaan 交 firman 托， Tuhan pada siang ini. 将今天的这一段时间恭敬 Amin 仰望交托主。 Amin. Amen。 Ya, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们，主内平安。 Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi satu bagian yang indah di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Sefanya, ya. 今天我们思念主的一段话，则在旧约圣经里面是很好的一段圣经。 Tema firman Tuhan dari gereja kita adalah Restore by the Messiah. 今天我们的主题是被弥赛亚修复， Dipulihkan oleh Mesias. 是被弥赛亚修复过来。 Dan yang ingin saya bagikan pada pagi ini adalah joy to the world. 今天我要分享给大家，就是说，欢乐领到世界， Kurang L ya. Sukacita bagi dunia. 欢乐实在是属于世界的。 Untuk itu kita akan baca di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. 我们要读这一段的经文是西番雅书第3章14到20节。 Saya akan bacakan terlebih dahulu memakai bahasa Indonesia dan kemudian bahasa Mandarin. 要先用印尼文来读这一段的经文，然后用中文。 Sefanya 3 ayat 14. Saya baca pelan-pelan ya. Kita resapi betapa indahnya ayat ini. 我要慢慢的读，让我们可以真正的去领受这个话语。 Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antara kamu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. 西番雅书第3章14到20节，西安的民哪，应当歌唱；以色列应当欢呼；耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐。耶和华已经除去你的刑罚，
赶出你的仇敌。以色列的王耶和华在你中间，你必不再惧怕灾祸。当那日，必有话向耶路撒冷说：不要惧怕，西安拿，不要手软。耶和华你的神是实行拯救、大有能力的主，他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。那些属你而无大会愁烦，因你担当羞辱的，我必拒绝他们。那时我必划办一切苦待你的人，又拯救你瘸腿的，拒绝你被赶出的。那些在全地受羞辱的，我必使他们得称赞，有名声。那时我必领你们进来，拒绝你们。我使你们被掳之人归回的时候，就必使你们在地上的万民中有名声，得称赞。这是耶和华说的。Ayat-ayat ini ditulis di pasal 3 kitab Sefanya. 这些经文是在西番雅书第3章写上的。 Kalau kita baca dari pasal 1 pasal 2 itu isinya hukuman. 就是我们读西番雅书第1、第2章的时候，那些都是刑罚的话语。 Penghakiman dan hukuman Tuhan atas segala kejahatan. 神要惩罚一切有罪的。 Tetapi tujuan manusia hidup di dalam dunia dan kita semua bukan untuk dihakimi dan dihukum. 但是人类活在这个世上，不是说单单要领受惩罚。 Yang ingin Tuhan panggil bagi manusia ialah Tuhan ingin memberikan sukacita atau bahagia. 但是神的呼召是要让我们可以得着喜乐的心。 Tuhan ingin memanggil kita semua umat manusia di dalam dunia untuk kita mencapai tujuan Tuhan menciptakan manusia itu untuk sukacita dan bahagia. 神呼召我们是要让我们成为在世上有喜乐的人。 Di tengah dunia yang gelap sekalipun, Tuhan ingin memberikan sukacita. 无论是尤其是在黑暗的世界里，神仍然要赐给我们喜乐。 Pagi ini saya ingin memberikan perbandingan supaya jelas buat kita ya. Apa yang sukacita bagaimana yang diberikan Tuhan kepada kita yang berbeda dengan kesenangan yang ada di dalam dunia ini. 今天早上我要与你们一起分享，怎么样来比较说神赐给我们的喜乐和世上所赐给我们的欢乐。 Di dalam Alkitab ini ada sekitar kurang lebih 150 tergantung terjemahannya ya, kata sukacita. 在圣经上大概有150个句的喜乐这个句子。 Di dalam bahasa Ibrani ada juga di dalam bahasa Yunani kalau perjanjian baru. 如果在新约那边也有希腊文，也有是希伯来文。 Dalam bahasa Ibrani itu ada 2 kata untuk kata sukacita. 在希腊文有2个句是表示喜乐的， Yaitu simha dan setfa. 那就是 simha 和 stefa。 Lalu di dalam bahasa Yunani perjanjian baru itu memakai bahasa Yunani hara. 那希腊文是用希腊文来写，是说 hara。 Hara itu dihasilkan oleh hare atau haris. hara 是从 haris 那里得来的， Artinya rahmat. 那就是表示说是慈爱。 Coba kita katakan hara dihasilkan oleh hare. 让我们说到说喜乐是从慈爱来的。 Hara dihasilkan oleh hare. Sukacita yang dari Tuhan itu beda dengan sukacita dari dunia. Dihasilkan dari rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan. 喜乐和我们世界上所赐给的欢乐是不一样的。喜乐是从上帝那里的慈爱所得来的。 Jadi sukacita dari Tuhan itu adalah sukacita yang sejati yang timbul dari dalam kita karena kita tahu rahmat, kasih Allah yang memberinya itu Allah yang penuh rahmat dan yang penuh dengan kasih. 因此我们可以知道说，神所赐予我们的喜乐是永远的、永恒的，因为那是从神的慈爱所赐给我们的。 Dunia yang gelap banyak sekali merenggut sukacita yang Tuhan sebenarnya rencanakan untuk semua umat manusia yang hidup di bumi ini.
黑暗的世界夺取了神，实在是要赐给我们喜乐的心。 Kasih dan rahmat Tuhan itu ingin kita semua hidup bahagia dari awal sampai akhir. 神的慈爱也是要叫我们从开始到末了都要生活得很喜乐。 Tapi kita lihat ya, di dalam dunia yang gelap dan berdosa ini, kita lihat alam saja sudah tidak ramah sama kita. 现在我们可以看到，在这个世界上，实在连自然界都不是很友好的。 Kita mengumpulkan uang, lalu kita mau bangun usaha yang bagus gitu ya. Tiba-tiba musibah banjir. Toko yang sudah kita siapkan dengan dekorasi yang indah untuk misalnya bikin kafe dan lain sebagainya, dalam satu hari menjadi tidak sesuai dengan impian kita. 起先我们可能聚集一些资金，我们要开始一段的好的事业。但是当我们已经有了一个店面，然后我们已经装修完了，突然间水灾来了，一切都破碎了。 Kalau boleh disimpulkan bahwa dunia ini menyediakannya itu kesusahan dan pencobaan. 我们如果做一个摘要的话，那世界可能带来给我们的只是一些灾难还有麻烦。 Ada nggak kesenangan di dalam dunia ini? 我们在这个世上有欢乐吗？ Siapa yang mengatakan di dunia ini nggak ada kesenangan? 有什么人说这个世上并没有欢乐的？ Ada ya. Di dalam dunia ini ada kesenangan tapi sifatnya sementara. 我们世上也有欢乐，但是它的是一个短暂的，是暂时性的。 Boleh kita sebutkan PHP, dunia ini penuh dengan PHP, pemberi harapan palsu. 我们可以说，这个世上是给我们的盼望是假冒的、假的。 Karena seringkali yang kita harapkan itu berujung dengan kecewa. 因为每一次我们结果是失望罢了。 Sebagai orang tua ya, kita punya pengalaman. Pada waktu seseorang itu hamil, ingin anaknya itu cepat-cepat lahir karena mengandung itu suatu keadaan yang tidak enak buat seorang ibu. 身为家长，当我们怀孕的时候，我们实在很喜乐，但是我们很想快快的度过去，因为怀孕的期间。 Jadi mengharapkan kalau anak saya ini sudah lahir dengan sehat gitu kan, kesusahan masa kehamilan hilang dan diganti sukacita. 我们盼望，当我们的孩子安然的生下来的时候，我们怀孕的苦难就已经过去了。 Begitu anak lahir, ternyata lebih repot dari masa hamil. 当孩子生下来的时候，原来是比我们还怀孕的时候有更多的难处。 Di dalam kandungan si bayi tidak bisa nangis, teriak-teriak, tidak usah diurus, semua diurus, dirakit oleh Tuhan bekerja sama dengan kandungan ibu. 在胎儿期间，他在我们的母亲的怀中，他不会哭泣，他不会高喊。 Sesudah lahir masa bayi itu cukup repot. 当孩子生下来以后，是一段比较艰难的时期。 Katanya manusia itu memang menyusahkan sejak dari kecil. Ya pas ibunya mau tidur nyenyak, dia nangis. 有这么说，孩子降临世上是要给人受难的。当母亲刚刚皮皮渐渐的要睡觉的时候，孩子就哭起来了。 Pada waktu ibunya mau makan, dia BAB. 当母亲要吃饭的时候，他就去方便了。 Lalu sang ibu mengharapkan ini anak cepat-cepat besarlah, bisa jalan, bisa ini. Mungkin saya nggak terlalu repot seperti ini. Dia cuma bisa nangis gitu ya. Mudah-mudahan dia juga cepat bisa ngomong, bisa lari. 当我们盼望他长大以后能够自己跑路，而且他能够不再单单哭泣罢了。 Begitu anaknya bisa mengeluarkan kata pertama, bisa jalan melangkah pertama, wah sukacita luar biasa. 当他能够说第一句话的时候，能够跨进第一步的时候，我们真是很喜乐。 Tapi kemudian apa? 但是后来呢？ Lebih susah mengurusnya dibanding pada waktu bayi. 当他婴孩的时候，我们照顾他比较容易，比起现在他已经能够 Dia lari 走路 kemana 了。 kita harus ikuti. 他跑来跑去的时候，我们要跟着他。
Dia bisa teriak, bisa teriak, apalagi kalau udah bisa kalimat gitu kan. Dia bisa juga mulai memarahi mamahnya pada waktu kemauannya tidak dipenuhi. 当他能够讲话的时候，能够跑路的时候，但是当他不甘愿的时候，他也能够去责骂他的家人。 Kita ingin anak-anak kita itu cepat besar lah, cepat besar. 我们盼望我们 Cepat 的孩子 remaja 们， supaya agak mandiri. 我们盼望孩子们能够快高长大，使他可以进入少年人，能够自立。 Sesudah remaja mulai mandiri, ternyata lebih susah dibanding mengasuh anak-anak. 当他进入少年的时候，当然他比较自立了，但是原来是更加艰难来教育他。 Masalahnya lebih banyak lagi, 我们面临更多的问题， permintaannya lebih banyak lagi. 他的要求也更多。 Minta handphone, dikasih handphone baru masih marah karena mereknya harus iPhone yang harganya seharga motor. 他给他一个手，他要手机，我们给他，但是他也是不满足，因为他想要那有名的手机是和一架摩托车同样价值的。 Belum takut dengan pergaulannya. 我们还要为他的与人联系的 Pasang 时候 CCTV 的， sini, pasang CCTV sana, di setiap sudut rumah dipasang CCTV untuk pantau pada waktu teman lawan jenisnya datang ke rumah. 当他的异性的朋友来到的时候，我们就从这里也放那个窃探器的时候，使我们可以看到他们到底在做些什么。 Udahlah, diharapkan anak cepat pemuda kerja nikah gitu ya. 我们盼望孩子能够快点成长为青年人，使他可以去工作。 Sesudah pemuda itu, anak kita itu pemuda kerja, nikah, punya anak, anaknya itu masih mending kalau rumah tangganya bagus, anaknya cuma dititip sebentar-sebentar. 当他青年了，然后他就工作、结婚、生子。那还好，如果他的孩子生出来以后，只是不时不时的让我们去照顾。 Tapi kalau kemudian berpisah, bercerai gitu ya. Jadi anak perempuannya datang kembali ke rumah orang tua dengan membawa oleh-oleh cucu. Jadi harus ngurus anak dan cucu, menafkahi anak dan cucu. 但若是他们后来离婚了，那你儿子能够抱着他们的宝贝来到我们的家中。 Jadi di dalam dunia ini sukacita kadang seolah-olah memberikan harapan untuk kita bahagia, tapi kemudian diganti dengan kesusahan-kesusahan yang baru. 所以这个世上好像给了我们许多的欢乐，但是其结果却是带着许多的苦难来。 Apalagi yang mendatangkan kesenangan di dalam dunia. 在世上还有什么能够带来给我们欢乐呢？ Misalnya saat ini yang banyak digandrungi itu traveling. 比如说现在很多旅游， Saya kalau setiap travel itu selalu berdoa ya, karena tahu di dalam setiap travel itu banyak resiko yang ditanggung. 我每次参加旅游的时候，我总是祷告，因为我知道在旅游当中有许多的事情要担当。 Jadi saya kalau merasa wah ini memang Tuhan memberikan refreshing untuk saya gitu ya, dan kemudian saya mendapatkan satu kalimat kekuatan selama travel itu ada tanda dari penyertaan Tuhan, saya ikuti dan biasanya selalu terjadi kekuatan atau kalimat yang Tuhan berikan di dalam hati saya itu terjadi di dalam perjalanan traveling saya. 若是神是在给了我一个意向，说我可以参加这个旅游的时候，我就抓住主的应许一句话罢了。然后我参加这个旅游的时候，就能够真正的得着主已经应允我的。 Sekarang ini kalau ikut travel banyak sekali orang tua ya di atas usia 60 pada traveling semua. 现今的时代有许多都是比较年长的人们来参加旅游。 Tujuannya itu untuk mendapatkan kesenangan atau sukacita, mengatasi kebosanan. 其目的就是说，让他们能够得到一些的喜乐的心，来对付他们每一天那已经比较堵人的情况。 Keluar dari rutinitas tiap hari dan memandang satu alam yang baru, satu keadaan yang baru yang diharapkan
menyenangkan atau menyukakan. 从日堂的例行公事里边走出来，盼望能够看到野外的地方是那么的自由，那么的美好。 Tapi seringkali di dalam traveling yang didapat bukan sukacita. 但是多少时候，当我们旅游的时候，我们所得到的并不是单单快乐。 2 orang sahabat yang traveling bareng-bareng pulangnya bisa jadi musuhan. 2位好朋友一起参加旅游的时候，回到本地的时候，他们成为敌人了。 Kita travel dengan adik kakak sekalipun yang paling dekat, kadang-kadang saya suka berdoa. Hari pertama mulus, nggak ada pertengkaran. Hari kedua mulus, nggak ada pertengahan. Sudah senang-senang, wah mulus sampai hari terakhir. Menjelang hari terakhir, gara-gara cuma beda pendapat, misalnya saya mau jalannya ke sini, saya mau jalannya ke sini, jadi ribut. 若是和最要好的兄弟姐妹一起旅游的时候，第一天真是如我们的祷告说，很顺利的经过，而且很亲密。直到最后一天还是这样子，但是原来最终当我们要分开的时候，那一天我们因着我们的意识有分歧，以至于我们就 吵闹起来。 Jadi tujuannya tadinya sukacita tapi tiba-tiba bisa mendatangkan, apalagi kalau dapat musibah ya, kecelakaan dan lain sebagainya, jadi pulang dengan harus ronsen tulang, patah tulang dan lain sebagainya. 原来我们有目标，就是说我们回来就是一定是快快乐乐的。若是在旅游当中有遇难的时候，可能我们还要去看医生，去检查我们的骨头。 Egoisme manusia ya, egoisme manusia yang masing-masing ingin dirinya penting, dirinya senang, dirinya bahagia, itu kadang-kadang merenggut kebahagiaan dan kepentingan orang lain. 一个人类的自私，多少时候就是只是想到自己的欢乐、自己的希望，然后他就能够去夺取了别人的欢乐、别人的希望。 Dan satu hal yang paling sering merenggut sukacita bagi dunia ini adalah kejahatan. 最终有一件事就是能够夺取我们的喜乐，就是罪恶。 Akar daripada kejahatan itu adalah, ada yang ingat ayatnya? Akar daripada semua kejahatan itu kata firman Tuhan apa? Cinta akan duit, uang, ya. 一切罪恶的祸根就是说贪爱金钱。 Jadi kalau hidup kita di dalam dunia ini mengandalkan atau hanya semata-mata dari terbit matahari sampai terbenam, pikirannya itu terfokus untuk uang. 若是我们活在这个世上，从早到晚，我们的思想就是说怎样取到金钱罢了。 Maka kita harus antisipasi, siap-siap direnggut oleh si jahat. 那我们就要预备好自己要被那恶者夺取。 Banyak orang seumur hidupnya cari uang, pagi siang malam cari uang, banting tulang cari uang, kemudian uangnya numpuk banyak. Lalu ada tawaran si jahat, sang penipu, investor bodong gitu ya, menawarkan iming-iming keuntungan, kita taruh di sana dan kemudian dicuri sama si jahat dalam sekejap. 有些人他们从早到晚都在挣钱找钱，他们要转到更多的钱，积聚了许多的钱以后，他们遇到了一个骗子，以至于他们把这些钱都被骗走了。 Jadi siap-siaplah kita mengalami kesedihan kalau sukacita kita hanya diandalkan kepada uang. 所以，当我们把一切的盼望只是交代在我们的资金方面，那你就要预备好受苦。 Meskipun di zaman ini kita akui tidak bisa hidup tanpa uang karena semua udah diolah sama teknologi manusia yang harus dibayar. 虽然我们知道这世界是万万不能没有金钱，因为每一件事、每一个东西都是已经被怎么的装扮好，要用钱来付。 Kekristenan tidak anti uang atau materi. 基督教并不是说抵挡金钱或者物质， Materi tidak dianggap dosa. 物质并不是罪， Tetapi sikap kita kepada materi atau uang itu bisa menjadi sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. 但是我们对于物质和金钱的方式，可能能够令我们在神的面前是一个犯罪的。 Sama Tuhan.
那就是当我们只是将我们的盼望，将我们的一切喜乐都是源于金钱的时候， Uang kekayaan itu berkat Tuhan, 资产和金钱都是神所赐的， bisa mendatangkan sukacita tapi yang sementara. 能带来喜乐，但是那是短暂的。 Sukacita yang sejati berasal dari 真正的 hara tadi ya, 真正的喜乐是来源于哈利， rahmat dan anugerah Tuhan. 是从神的慈爱和恩典来的。 Sukacita yang sejati itu keluar karena ada roh Allah di dalamku. 真正的喜乐是出于我，因为圣灵有在我们的心中。 Manusia hidup bukan hanya dari makanan. 人活着并不是依靠事物， Orang masih punya bekal uang untuk makan sampai dia umur 100 tahun misalnya ya. 一个人他拥有许多的金钱来支持他的生命，可以延续到100岁的时候。 Tetapi kematian bisa merenggut setiap saat. 但是死亡能够夺去一切， Karena kehidupan yang sejati itu sumbernya bukan dari makanan. 因为真正的生命它不是源于事物罢了。 Tuhan mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti. 神说我们活着不是源于面包罢了。 Semua yang hidup dan semua makhluk hidup di bumi, baik burung di udara, ikan di laut, semua hewan dan termasuk manusia, itu karena ada roh Allah. 一切在世上的活物，包括我们人类，还有动物，还有天上飞的鸟、水中的鱼，生活都是因为有神的灵。 Roh Allah menjadi sumber hidup semua makhluk hidup. 神的灵成为我们每一个人生活的源头。 Di dalam perjanjian baru, roh Allah sumber hidup kekal itu diberikan kepada orang yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. 在旧约的时候说到，人类是由神的灵来赎罪。 Roh manusia yang sudah mati, yang sudah terputus dengan Allah sumber hidup, itu dipulihkan, dihidupkan pada waktu manusia itu sudah disucikan, diampuni, dikasih rahmat, anugerah pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus. 世上的有罪的人们，神都已经用他的慈爱和他的恩典来为他们赎罪。 Daud di dalam perjanjian lama menari-nari pada waktu tabut bait Allah kembali ke Yerusalem. 大卫在旧约的时候写到说，他是跳舞着来将神的约柜抬到耶路撒冷。 Saat ini di gereja-gereja khususnya Pentakosta Karismatik ya, sering sekali menyanyikan lagu Kukan menari seperti Daud menari bila roh Allah ada di dalamku. 现今的时代有许多教会，特别是圣灵教会的，他们说他们就如大卫王那样子舞蹈。 Di dalam perjanjian lama, roh Allah itu tidak bisa tinggal di dalam hati manusia. 在旧约时代，神的灵是不能够居住在我们人类的心中， Tidak bisa bersatu dengan roh manusia. 神的灵和人不能够合在一起， Karena Kristus belum menganugerahkan hara rahmat pengampunan dosa kepada manusia. 因为基督还没有降临，还不能够赐给我们慈爱的心，以至于他还没有替我们赎罪。 Roh Allah hanya bisa mengurapi orang-orang yang mau dipakai Allah di dalam perjanjian lama, misalnya para imam. 神的灵只能够高抹那些要被主使用的人，就如祭司们、 Para nabi, 那些先知们， termasuk raja. 也包括国王。 Karena Israel negara teokrasi yang rajanya sebenarnya adalah Tuhan. 因为以色列是他的王其实是主。 Daud diurapi karena dia seorang raja. 大卫被高抹，因为他是一个王， Raja yang dipilih oleh Allah. 是神所拣选的王。 Hidupnya penuh kesusahan atau kesenangan. Jadi raja teh kelihatannya senang ya. 他身为一个国王，活的是好呢，还是不好？
Kita lihat sejak dari masa remaja sampai dengan masa akhir hidupnya, dia penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesusahan, nyawanya terancam terus. 我们看到他从少年一直到年老的时候，他就是面临着征战，面临着挑战。 Tapi dia kenapa bisa menghasilkan begitu banyak mazmur, pujian, dan selalu bermain kecapi memuji Tuhan? 但是为什么他能够写那么多诗歌来称颂神呢？ Hidupnya penuh kesusahan, selama dia hidup 4 anaknya mati, ada yang saling bunuh dengan adik kakaknya gitu ya. Tapi dia tetap bisa sukacita memuji Tuhan, mengatasi kesusahan hidupnya. 他的一生中充满着苦难，他还在世的时候，他的4个孩子都过世了，甚至有的是他们当中互相残杀而死的，但是他仍然可以拥有喜乐的心。 Karena roh Allah ada di dalam dia. 因为神的灵有在他的里面， Roh Allah mengurapi dia. 神的灵高抹他， Roh Allah menyertai dia. 神的灵与他同行。 Dia pernah susah karena dosa? 他曾经因做罪恶而遇到苦难吗？ Bukan dosa keturunan, tetapi karena dosa perbuatannya. 不是因为承接下来的罪，但是是因为他的所行所为。 Pernah Alkitab mencatat. 圣经记载说他曾经这样。 Alkitab mencatat bahwa dia pernah jatuh dalam dosa yang lebih besar dosanya dibanding Yudas Iskariot. 圣经记载说他的罪比犹大出卖耶稣的犹大的罪更大。 Yudas Iskariot karena terpincut dengan uang, lebih cinta uang daripada Tuhan, dia menjual info tentang Tuhan kepada musuhnya. 犹大因为他更加被金钱所引诱，以至于他把耶稣基督的一切行踪交代出来。 Dan kemudian karena dosanya ini Yudas gantung diri, bunuh diri. 因着这个罪，犹大就自杀死了。 Daud melakukan dosa yang lebih besar. Dia boleh dikatakan menjadi otak perencanaan pembunuhan terhadap panglima tentaranya, pahlawannya yang sangat berjasa. 大卫成为一个国王，他曾经成为一个谋杀人的头领，因为他杀死了他已经帮助他很多的将军。 Dia juga pernah melakukan dosa perzinahan karena dia mencuri istri dari sang panglima yang dia bunuh. 他也曾经犯过奸淫的罪，因为他已经偷了那个将军的妻子。 Tapi kenapa dia tidak bunuh diri? 但是为什么他没有自杀呢？ Mengatasi kesusahan akibat dosanya ini dia katakan sampai tulang-tulangku kering. 他说他因为这个罪，以至于他能够泛滥到他的骨头都枯干了。 Dia bisa mengatasi kesusahannya ini karena apa? Karena dia menghampiri dan selalu dekat dengan Roh Allah, sehingga pada waktu dia ditegur, dia bertobat. 他能够战胜这些苦难，为什么呢？因为他每次都是亲自的来亲近神，以至于他得到帮助，并且能够战胜。 Di dalam Sefanya kita juga jelas melihat ya, sukacita yang ditimbulkan sampai bersorak-sorai diperintahkan Tuhan kepada umatnya itu adalah karena kehadiran Tuhan. 在西番雅书，刚才我们读到了，能够得做喜乐，是为了神与我们同在。 Kehadiran Tuhan itu akan selalu memberikan kemenangan apapun kesulitan hidup kita, karena Dia Allah yang penuh kuasa dan kasih. 神的莅临时常都是使我们可以带来喜乐，因为他能够给我们权柄，是给我们能力。 Bagi umat perjanjian baru, kehadiran Tuhan itu sudah jelas. 新约的记载能够很清楚的告诉我们神的莅临。 Tercatat dalam sejarah dan kita akan selalu rayakan tiap tahun tanggal 25 Desember. 在历史上已经被记载了，而且我们每一个人，世界上的每一个人都能够在12月份来庆祝。 Di Natal pertama malaikat memberitahukan Allah akan menjelma menjadi bayi Yesus dan kemudian Dia menjadi Allah yang menyertai umatnya atau Immanuel. 在第一个圣诞节的时候，神告诉人类说，有一个救赎主将要降临。 Mengapa kehadiran Allah selalu memberikan sukacita? 为什么神的降临始终都是能够赐给我们喜乐呢？
Kita kalau dikunjungi presiden aja gembira ya. 我们若是有总统来看过来见我们的时候，我们真是能够感到很喜乐。 Kalau presiden datang, wah semua berusaha menyambut, mau salaman. 就是总统来到我们当中的时候，我们大家都很欢喜快乐，然后我们都要争着与他握手， Karena kita tahu dia punya power, punya kuasa. 因为我们知道他有权利。 Kehadiran Tuhan, dia membawa kuasa dan bukan hanya kuasa, apalagi kalau kuasanya itu untuk menghukum, menghakimi kita takut ya. Apalagi kuasanya itu dinyatakan oleh Tuhan membawa kasih pengampunan atas umat manusia yang berdosa. 我们的神他拥有权柄，但是如果他有权柄来治理我们、来惩罚我们的话，我们就会很害怕。但是他也带来慈爱，以至于我们能够很欢乐的来迎接他。 Pada waktu di rumah kita tiba-tiba padam lampu, 当我们家里突然间灯熄掉了的时候， gelap gulita nggak bisa lihat apa-apa. 一片黑暗，我们什么都看不到。 Terus ada orang bawa senter, lilin, ngasih ke kita, seneng nggak? 若是有一个人带来手电筒或者蜡烛的时候，我们是不是心里会很喜欢呢？ Sukacita banget ya, karena terang itu mengenyahkan kegelapan dan kita bisa berjalan dalam terang. 我们实在很感到高兴，因为那个一盏灯一个光亮能够除去黑暗。 Pada waktu Kristus datang, Allah hadir di bumi, maka semua persoalan, kesusahan dan pencobaan-pencobaan yang ada yang dihadapi oleh manusia termasuk maut sekalipun, semua hilang dienyahkan. 当耶稣基督降临在世界的时候，我们每一个罪人，我们的罪，我们的一切都能够由神来救赎我们。 Siapa di sini yang masih takut hari kiamat? 有什么人在这里还是害怕末世的时候？ Hari kiamat atau dikenalnya oleh kita itu hari Tuhan ya. 末日其实是神的日子。 Kadang-kadang orang Kristen ada yang takut sekali ya, sampai nggak berani baca kitab Wahyu. 有些基督徒他们害怕末日，以至于他们不想读那个启示录。 Persekutuan Wanita Ester baru mengakhiri pelajaran kitab Wahyu. 以斯帖的姐妹团契刚刚学到这个启示录。 Ternyata membaca kitab Wahyu itu buat orang yang percaya kepada Tuhan itu bukanlah kitab yang menakutkan. 原来当我们信徒相信神的人，他读这个启示录的时候，并不是带来害怕的心。 Hari Tuhan itu bukan hari yang menakutkan. 神的日子并不是令人害怕的。 Hari Tuhan itu memang mengandung hukuman dan penghakiman. 神的日子当然是包括惩罚。 Hari Tuhan itu pemusnahan terhadap si jahat, kuasanya si iblis yang sudah menipu, yang sudah membuat susah manusia dari zaman Adam Hawa jatuh dalam dosa sampai hari terakhir. 神的日子来临的时候，是要惩罚那恶者，因为他已经成为一个骗子来骗，特别是亚当与夏娃。 Hari Tuhan itu di satu pihak membawa penghakiman, penghukuman, pemusnahan terhadap si jahat dan segala perbuatan jahat. 神的日子，一方面是要消灭那些恶者，并且要毁灭他们的一切坏事。 Tetapi hari Tuhan itu menjadi hari proklamasi kemenangan. Kuasa Tuhan menjadi raja di atas segala raja dan yang akan mengambil alih pemerintahan di bumi ini dengan damai sejahtera, keadilan dan penuh sukacita. 但是神的日子来临的时候，那是我们能够得做释放的日子，是能够成为自由的人的日子，以至于他能够把那些罪恶灭掉，带来喜乐。 Kita bisa melihat contohnya pada waktu Tuhan menurunkan murka dan hukuman kepada bangsa Mesir untuk membebaskan umatnya dari cengkraman mereka. 我们可以看到，在旧约时代，神是怎么样带领以色列民出埃及的时候，他怎么样来消灭那些敌人。 Ada yang tahu berapa tulah yang Tuhan curahkan di atas Mesir sampai akhirnya Firaun menyerah dan membiarkan umatnya pergi? 你们知道吗？在旧约时代，神要带领
以色列民出埃及的时候有多少个灾难？10 tulah ya Tuhan kirimkan. 上帝给了10个。 Yang menderita dari tulah itu umat Tuhan atau bangsa Mesir yang menyembah dewa? 感受到这些灾害的是神的子民呢，还是那些拜偶像的人们？ Umat Tuhan Tuhan lindungi. Tidak ada satupun yang kena tulah hukuman murka Tuhan. 神保护他的子民，没有一个人是得到这个灾害的害处。 Tapi mereka mengalami nggak kesusahan akibat tulah itu? Mengalami nggak, melihat nggak tulah-tulah itu datang dalam wilayah hidup mereka? 但是他们是否看到哪个灾害临到这个他们的地区的时候，他们有看到吗？ Mereka melihat. 他们是看到的。 Tapi mereka mengalami kehadiran Tuhan yang melindungi umatnya. 但是神的莅临来保护了他们。 Itu gambaran hari Tuhan di akhir zaman. 这就是神的日子在末日的时候来到的时候的一个画面。 Itu gambaran yang diberitakan oleh kitab Wahyu. Betapapun murka Tuhan di akhir zaman itu lebih daripada murka pada waktu zaman Bahtera Nuh memusnahkan manusianya. 这就是在启示录的是给我们的画面，让我们知道神的愤怒来临的时候，就在那个洪水泛滥的时候。 Tetapi itu ditumpahkan untuk membasmi si jahat dan kejahatan dan pengikut-pengikutnya. 但是洪水泛滥是要灭了那些恶者，是和他的跟从者。 Buat manusia yang sudah menyambut berita sukacita Natal dari malaikat, yang sudah menyambut kehadiran Immanuel, yang sudah menyambut Roh Kudus di dalam hatinya. 但是对于我们信徒来说，我们已经迎接以马内利的王的时候， yang sudah dinaungi, dipeluk dengan kasih dan kuasa Tuhan, 是神以爱来保护我们的时候， kita selamat. 我们就得救了。 Kita sudah memiliki hidup kekal sejak kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. 当我们接受圣灵在我们的心中的时候，我们已经得着了那永生的生命。 Dia setia. 他是信实的。 Bagian terakhir ya, saya ingin kasih gambaran kalau kita berpasangan dengan dunia itu seperti apa, kalau kita berpasangan dengan Tuhan itu seperti apa. 在最后的一段这里，我要告诉你们说，若是我们以世界合伙，或者我们抵挡世界，我们与上帝合在一起的时候的情况。 Dunia yang tadi saya katakan PHP, pemberi harapan palsu. 我刚才说到了世界给了我们那不确定的盼望，是虚假的。 Ibarat seorang mempelai perempuan mendapatkan pasangan hidup mempelai laki-laki yang PHP. 就如一个心腹，他得做了一个pemberi harapan palsu. 就如一个心腹，他得到了一个只是给他虚假的盼望的新郎。 Pada waktu si mempelai ini dipinang, dikasihlah berbagai uang pinang atau apa namanya, harta pinangan gitu kan, yang berlimpah-limpah. 当一个准新郎他去向准新娘定亲的时候，他带了许多的财物。 Sesudah menjadi istri, dia juga penuh karena suaminya kaya ya, penuh dengan cincin berlian, ini semua pokoknya semua dipasang-pasang berlian-berlian, pakaian yang mahal-mahal bermerek. 当他结婚的时候，他身上带满了珠宝金器，然后他也是穿上了很华丽的衣服。 Kelihatannya orang lain melihat, aduh senang banget ya jadi dia. 当别人看到他的时候，觉得说他是多么的幸福。 Dapat pasangan orang kaya dan begitu sayang, semua kebutuhan hidup nggak usah mikir, didandani dengan begitu cantiknya. 他得到了一个那么有钱的伴侣，以至于给了他许多的东西，而且他能够饭来张口，衣来伸手。 Kira-kira sukacita nggak si mempelai yang sudah jadi istri, yang sudah berpasangan dengan suami yang demikian? 你们想想，
这个做妻子的会不会觉得很幸福吗？ Secara lahiriah orang melihat bahagia. 外来看，人们看说这个人是很幸福的， Tapi apa yang terjadi di dalamnya? 但是他心里有什么想法呢？ Si suami memberi itu semua itu bukan karena cinta gitu ya, tapi karena supaya tidak memalukan kalau aku bawa dan ke undangan, ke pesta, ketemu teman. 但是新郎的心却是说，是给他这一切，是因为让他不要感到羞耻。 Makin tua makin diberikan kosmetik yang mahal-mahal, baju yang mahal-mahal. Karena kamu itu makin jelek, jadi supaya menarik dengan semua dandanan. 年纪越大的时候，就越给他许多的贵重的化妆品和衣服，因为年纪越大，人就会年老珠黄。 Lalu yang lebih parahnya lagi, yang hanya menjadi rahasia suami istri, pada waktu hamil anak dia sudah berselingkuh, memiliki berpuluh pasangan. 更讨厌的是，当这个妻子刚刚怀第一胎的时候，这个做丈夫的已经有外遇了。 Bosan penyakit manusia ya. 只是人的一向的习惯，说已经厌弃了。 Bosan punya istri atau pasangan seumur hidup dari muda masih cantik sampai ketua gitu kan. 燕环有一个案例，从年轻的时候那么漂亮，到年老的时候已经不好看了。 Tuhan bukanlah pasangan yang demikian. 但是我们的神并不是这样的一个案例。 Tuhan mau menjadikan kita umatnya itu mempelai yang benar-benar punya sukacita bahagia sejati. 神是要我们成为一个心腹，是拥有永恒的幸福。 Bukan hanya kelimpahan hidup di dunia tapi sampai hidup yang kekal. 但是不单单在世上有丰富，但是我们也 Dan Dia adalah Allah yang setia. 他是信实的神。 Sefanya ini bernubuat, ada yang tahu sesudah atau sebelum pembuangan Israel. 西番雅这个预言是已经被丢弃到巴比伦的时候，还是还没有？ Sebelum pembuangan. 是还没有被掳到巴比伦的时期。 Masih 120 tahun lagi baru dibuang. 一直120年以后，他们才被掳到巴比伦。 Sefanya hidup abad ke-7 sebelum Masehi, 700 tahun sebelum Masehi. 西番雅活在世纪前的第7世纪。 Israel pertama kali dibuang ke negeri Babil itu tahun 586, abad 6 sebelum Masehi. 以色列被掳到巴比伦的第一次掳到巴比伦是586年，公元前586年前。 Begitu setianya Tuhan kepada umat Israel yang jatuh bangun di dalam dosa. Kenapa Tuhan menghukum umatnya sendiri? Terpaksa karena mereka selalu jatuh bangun di dalam dosa, menyembah mereka yang tidak setia ya, menyembah dewa-dewa lain dan kemudian perbuatan-perbuatan dosa, perzinahan, kejahatan bangsa-bangsa lain pun hidup di dalam kehidupan umat Israel. 神还是对那些活在罪恶当中的以色列民是信实的，虽然他们进行过了许多的奸淫的事，还有许多的恶事。 Tapi Tuhan selalu tetap merangkul. Tuhan tidak, udahlah bangsa Israel aku buang, cari bangsa Chinese untuk jadi umatnya gitu ya. 神仍然拥抱他的子民，他没有丢弃他们。 Tidak, Tuhan tetap setia sama bangsa yang dipilih lewat perjanjian dengan Abraham. 神仍然纪念他选的民，以至于他 Firman-Nya ya dan amin bisa kita pegang. 他的话语是的，阿门。 Kemudian bangsa Israel itu dibuang 70 tahun. Jadi pasal 3 ini nubuatnya hampir 200 tahun kemudian Tuhan genapi. 这个预言是200年以后，他们被掳到巴比伦的时候才被实现。 200 tahun Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Mereka akan mengalami penghukuman, penghakiman lewat bangsa-bangsa lain. Dan kemudian mereka akan diselamatkan. Pasti angkatan ini udah mati kan. Yang Tuhan berikan janji lewat Nabi Sefanya ini udah pada mati. 这些神所给的预言的人民，神的子民们，已经都过世了。但是200年以后，神竟然成就了他的预言。 Yang hidup tinggal generasi penerusnya. 活下来的只是他们的继承人。
Tapi Tuhan menjanjikan Tuhan akan memulihkan, membawa mereka kembali ke negerinya. 但是神应允他们，神要带领他们再回到他们的本地。 Meskipun mungkin generasi penerusnya itu sudah tidak punya pengharapan itu karena sudah terbiasa hidup di negeri pembuangan. 可能这些他们的以后的儿女们都已经忘记了这些话，但是人仍然是信实的， Tapi Tuhan tetap setia. 人依然是信实的。 Umat bisa melupakan janji Tuhan. 子民们能够忘掉神的应 Tuhan 许， tidak melupakannya. 但是神却不忘记。 Tuhan menggenapi umat Israel seperti apa yang diberitakan oleh Sefanya pasal 3. 神应允了，成就了他对西班牙的预言。 Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kali. 耶稣基督将来到这个世上，第二次来到这个世上， Dia sudah hadir di tengah-tengah umatnya. 他已经降临在我们当中， Dia hadir dalam hidup kita. 在我们的生命当中历练。 Dia memang terangkat ke sorga, tapi dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. 他虽然已经被升到天上了，但是他没有丢下我们。 Dia memberikan Roh Kudus, roh yang bisa menghidupkan kita, menjamin kita sampai hidup kekal. 他赐给我们圣灵，使我们能够被带到永恒的生命。 Kita patut bersukacita. 我们原本是应该喜乐的。 Meskipun di bulan Desember ini bukan berarti iblis diikat, si jahat diikat, kita nggak akan mengalami kesusahan gitu ya. 虽然在这个12月份，并不表示说，魔鬼将被捆绑，我们就不会面临苦难。 Kita bisa mengalami musibah, kita bisa mengalami kedukaan karena orang yang kita kasihi pergi, kita bisa mengalami tiba-tiba kita dimarahin orang gitu ya. Saya di awal bulan tiba-tiba dimarahin orang gitu kan. Jadi kita bisa mengalami berbagai kesusahan. 我们仍然会经历到许多的苦难，比如说我们能够遇到灾害，我们也能够伤心，因为我们的亲人过世，或者我们突然间能够被人辱骂。 Tapi kita memiliki sukacita dari dalam. 但是我们从心灵深处仍然拥有喜乐， Karena Allah kita Allah setia, Allah Immanuel, dan Allah yang sudah mencurahkan rohnya di dalam kita. 因为神是信实的，他是以马内利的神，他已经赐给了我们真正的喜乐。 Mari kita tundukkan kepala kita. 让我们进入祷告， Bagikan sukacita Natal ini kepada setiap orang, dan biarlah hidup kita tidak pernah kehilangan 将这个圣诞的喜乐分享给许多的人，因为我们的生命仍在着神的手中， tidak pernah kehilangan kontak dengan hadirat Tuhan. 我们从来不会被神的爱，被以神的爱所隔离。 Bapa dalam surga, kami mau melewati bulan Natal ini dengan penuh sukacita. 我们在天上的父，我们愿意将这圣诞期间的日子过好。 Kami mau mengingat berita sukacita damai sejahtera daripada malaikat di surga pada hari Natal pertama. 我们要纪念第一个圣诞节的时候，神的话说，喜乐降临在我们当中。 Dan biarlah di tengah berbagai kesusahan hidup, kami tetap mengingat sukacita kasih setia Tuhan, dan kami mau membagikan kepada orang-orang lain di sekeliling kami. 无论我们处在任何的环境或者困难的时候，我们仍然愿意将神的喜乐分享给他人。 Di tengah kesusahan hidup kami, 在我们生活中的每一个困难期间， dan mungkin di antara jemaatmu yang hadir pada pagi ini, ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan hidup oleh berbagai tekanan dalam dunia yang sudah digelapi oleh dosa dan si jahat. 在我们当中，可能有些弟兄姐妹，他们来到这里，他们是带着许多的苦难，就是因为世上的逼迫，还有许多恶者的。 Tapi biarlah sukacita dari rahmat Tuhan tidak pernah pudar dalam hidup kami. 但是让我们从神的慈爱来的喜乐，永远不会熄灭。 Roh Kudus Sang Penghibur senantiasa menyertai, mendampingi, dan mengingatkan akan kehadiran Tuhan. 愿圣灵始终都能够提醒我们他的同在， yang peduli atas hidup kami. 是能够纪念我们的生活。 Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami Tuhan pada pagi ini. 愿你的话语能够安慰我们，赐给我们能力。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。